Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, kita merafak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang setinggi-tingginya atas segala kurniaan nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah taala kepada kita, yang membolehkan kita terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadat yang khusus seperti salat, seperti puasa, seperti ibadat haji, yang sebahagian dari kita telah pun bertolak untuk melakukan ibadatnya. Begitu juga dengan ibadat-ibadat yang umum, seperti pekerjaan yang kita lakukan sepanjang hari. Itu juga sebenarnya sebahagian daripada ibadat kita. Yang muda mungkin yang masih belajar, pembelajaran kita di sekolah, di universiti, itu juga merupakan sebahagian daripada ibadah, ketundukan, penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selagi kita benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh kehidupan kita sebenarnya adalah proses untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah jalan untuk kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita kena seringkali memperbaharui niat kita. Kita harus memperbaharui keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kita punya tasbih, kita punya tahmid, kita punya takbir, kita punya syahadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan sepanjang hari, sama ada secara umum ataupun secara khusus ketika mana kita melakukan ibadah solat misalnya. Dan alhamdulillah kita masih dapat berbincang, berbahas berkaitan dengan ilmu, khususnya yang dibahaskan oleh para ulama, para ilmuwan besar kita, seperti kitab yang sedang kita baca ini, iaitu kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang merupakan kitab yang masyhur, kitab yang besar. Tetapi kita hanya memilih satu bab kecil sahaja, iaitu bab yang pertama dari kitab Ihya Ulumuddin, iaitu Kitabul Ilm, kitab tentang ilmu. Kerana kita yakin ilmu ini merupakan salah satu cara Allah Ta'ala nak mengangkat martabat manusia. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat martabat orang-orang yang beriman dalam kalangan kamu dan orang-orang yang dikurniakan ilmu beberapa darjat yang tinggi. Jadi ketinggian seseorang manusia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala paling kurang berdasarkan dua kayu ukur. Yang pertama iman, yang kedua ilmu. Akan tetapi ilmu ini juga yang kita cari ini harus terpandu, harus melalui jalan atau adab atau caranya yang betul. Dalam bahagian yang sedang kita baca ini, misalnya
Imam Al-Ghazali mengingatkan kita bahawa ilmu itu juga dia ada aspek keduniaannya, termasuklah ilmu-ilmu agama, termasuklah ilmu yang kita panggil ilmu fardu ain. Kadang-kala orang belajar ilmu fardu ain tetapi tujuannya untuk mendapatkan dunia. Itu yang cuba diingatkan oleh Imam Al-Ghazali. Kadang-kala orang mengajar ilmu fardu ain pun tujuannya bukan tujuan akhirat tetapi tujuan dunia. Yang ini yang kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati. Takut nanti bila sampai di akhirat kita ingat dengan bekalan ilmu agama yang kita belajar ini, kita akan mendapat bekalan yang baik dan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi disebabkan niat kita tak betul, disebabkan cara dan kaedah kita tidak menepati apa yang diajar oleh Allah Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya ilmu yang kita rasa kita dapat kebaikan darinya itu, sebaliknya kita mendapat mungkin pembalasan yang buruk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita masih ingat dua contoh ilmu yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, ialah satunya ilmu fiqh, ilmu fiqah, ilmu hukum hakam, ilmu kefatwaan, yang hari ini masyhur, orang semua mencari kan. Mana-mana sahaja kalau majlis-majlis, orang selalu tanya hukum hakam. Yang pakar dalam bidang hukum hakam ni dipanggil faqih, dan yang pakar dalam bidang hukum hakam semasa, dalam kes-kes yang mungkin tak ada zaman Nabi dulu tapi ada pada zaman ni, yang memerlukan ijtihad untuk membuat hukum yang baru itu, yang itu dipanggil mufti. Sebab itu dia panggil fatwa. Fatwa ni benda yang baru. Tapi kalau faqih atau fuqaha, itu mereka sudah pun memberikan hukum hakam yang telah jelas berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi kadang-kadang ada perkara-perkara baru yang timbul yang mungkin tak ada pada zaman dahulu, maka berdasarkan hukum hakam yang sedia ada dalam Al-Quran, dalam hadis, para mufti ini tugasnya ialah untuk membuat istidlal, untuk membuat hukum berdasarkan, mengkiaskan misalnya daripada hukum-hukum yang lalu. Itu yang mufti-mufti pun antara yang masyhur hari ini. Yang kedua, ilmu yang kedua yang juga masyhur kata Imam Al-Ghazali ialah ilmu kalam. Dia panggil ilmu kalam, al-ilmul kalam. Ilmu kalam ni mungkin kita jarang dengar pada hari ini. Tetapi ilmu kalam ini adalah ilmu akidah. Tetapi ilmu akidah yang dibahaskan secara lebih terperinci, termasuk dalil, hujah untuk mempertahankan akidah Islam. Jadi dalam ilmu kalam ini banyak perdebatan. Ini juga kata Imam Ghazali, siapa yang pakar dalam bidang ini selalunya akan dipandang tinggi oleh masyarakat, masyhur. Jadi ilmu fiqah satu, lagi satu ilmu akidah atau ilmu kalam. Akan tetapi kita akan baca pada malam ini, kata Imam Ghazali, sebahagian orang yang terlibat dengan dua ilmu ini, dia sudah tersasar dari tujuan asal ilmu itu diturunkan oleh Allah Ta'ala dan diajar kepada manusia. Kita sambung pembacaan kita pada muka surat 105 dalam terjemahan. Sebelum itu kata Imam Al-Ghazali, kalau saya boleh recall balik, boleh recap apa yang kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Kata Imam Al-Ghazali, kalaulah ilmu kefatwaan itu yang paling tinggi martabatnya, kalaulah ilmu kalam itu yang paling tinggi martabatnya, sudah pastilah kata Imam Ghazali, para sahabat dulu akan ramai yang
menceburi dalam dua bidang ilmu ini. Maksudnya kalau betul lah ilmu kefatwaan, ilmu kalam, akidah tadi tu mengangkat martabat seseorang, dah pasti para sahabat dulu semua mufti belaka, kan? Semua buat fatwa belaka. Tapi tak ada, jarang kita melihat para sahabat dulu yang terlibat dengan memberi fatwa, dan juga jarang juga para sahabat yang berdebat hal-hal akidah seperti mana yang berlaku dalam ilmu kefatwaan dan ilmu akidah pada zaman Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini dah lewat dah tahun 1100. Nabi tahun 600 lebih kan. Jadi maknanya dah dekat 400 tahun selepas Rasulullah SAW Imam Al-Ghazali ini. Sedangkan kata Imam Al-Ghazali, orang-orang seperti Sayyidina Abu Bakar, orang-orang seperti Sayyidina Umar, kehebatan mereka, kenapa mereka ini antara orang yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala masuk syurga. 10 orang sahabat yang dan confirm masuk syurga sebab dah disebut oleh Nabi, termasuk Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Tapi kedua-dua sahabat ini tidaklah sibuk dengan persoalan-persoalan kefatwaan dan persoalan akidah, berdebat akidah seperti yang diperdebatkan dalam ilmu kalam. Tetapi kehebatan dua orang ini, kata Imam Al-Ghazali, adalah kerana keikhlasannya dekat dengan Rasulullah SAW, dan mereka benar-benar memahami dan menghayati agama Islam itu bukan untuk urusan dunia tetapi untuk urusan akhirat. Bukan untuk urusan dunia tetapi untuk urusan akhirat. Maknanya kalau para sahabat yang dekat dengan Rasulullah ini tahu tentang fiqah, tentang akidah pun, tujuan mereka itu adalah untuk mereka mendekatkan diri dengan agama, mendekatkan diri dengan Tuhan, memastikan diri mereka benar-benar tulus, ikhlas dalam memahami agama, dan akhirnya untuk menuju kepada akhirat yang sebenar. Okey, kita baca untuk kita faham lebih lanjut. Dari itu hendaklah engkau berusaha mencari rahsia itu. Rahsia ini maksudnya ilmu yang dicari bukan untuk keduniaan, seperti yang kita sebutkan contohnya tadi. Itulah jauhar yang bernilai dan mutiara yang tersimpan rapi. Tinggalkanlah akan apa yang bersesuaian engkau dengan kebanyakan manusia terhadap hal itu, terhadap pengagungan dan penghormatannya. Maknanya tinggalkan elemen-elemen duniawi pada ilmu itu dan tumpukan kepada rahsia, intipati ajaran agama itu, dan ikhlaskan diri kamu untuk mendapat rahsia dan makna-makna ilmu itu sedalam-dalamnya. Dan jangan sibuk dengan hal-hal yang memberikan kita keuntungan duniawi sahaja, tetapi menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tujuan utama ilmu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sebab-sebab dan penarik-penarik yang akan panjang perinciannya. Sebab itu banyak dan nanti akan diperincikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Rasulullah SAW telah wafat, berpulang. Dia terjemahan dia ni pelik-pelik sikit. Rasulullah SAW itu telah wafat dengan meninggalkan beribu-ribu sahabat, dan semuanya, kata Imam Al-Ghazali, sahabat-sahabat itu adalah ulama billah. Maksudnya mereka ini kalau memahami agama, memahami ilmu agama, semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana dunia, bukan kerana kemasyhuran, bukan kerana nak mendapat kelebihan-kelebihan yang tertentu dari ilmu agama itu. Mereka dipuji oleh Rasulullah SAW. Semua sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi, semuanya, kata Nabi, ashabi kan nujum, dalam satu hadis, sahabat-sahabatku seperti bintang yang bergemerlapan. Maknanya mereka merupakan manusia-manusia yang hebat.
Dan kehebatan mereka itu bukan kerana kemasyhuran dunianya, tetapi kehebatan para sahabat itu adalah kerana dekatnya dengan akhirat, dekatnya dengan agama, dekatnya dengan Tuhan, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada seorang pun dari mereka yang tahu dengan baik tentang ilmu kalam. Para sahabat Nabi itu yang ramai yang seperti bintang, kata Imam Ghazali itu, tak ada pun yang pakar berdebat macam ilmu kalam. Ilmu kalam ni masyhurnya pada zaman Imam Ghazali lah. Dan zaman kita pun hari ni nak berdebat saja kalau kita tengok. Baru selesai satu perdebatan yang saya tengok dalam Facebook. Tapi yang komen tu dah ada position dah pun. Dia dah sokong dah. Yang sokong geng ni dia akan komen menyokong geng ni lah, tapi yang tak sokong dia akan sokong yang satu lagi. Akhirnya apa yang dicari? Kosong. Melalui perdebatan tu yang timbul hanyalah kebencian, yang timbul hanyalah kutukan begitu. Itu yang Imam Ghazali ingatkan. Dan kita takut yang terlibat dengan segala pertelingkahan dan perdebatan itu mungkin dia masyhur dalam kalangan pengikut-pengikut, mungkin masyhur dalam kalangan orang yang menyokongnya di dunia, tetapi tidak tentu nanti di akhirat Tuhan akan tengok keikhlasannya. Kita harap mereka ikhlas. Kita tak kata, kita pun tak berani nak menuduh. Mungkin mereka benar-benar mencari kebenaran, kita harap benar-benar ikhlas. Yang itu alhamdulillah. Tetapi nanti kalau terbawa-bawa pula dengan yang ni dipuji, nanti dah ada pula rasa riak, ada rasa ghurur, rasa terpedaya. Itu bahasa dalam karya Imam Ghazali juga. Ghurur ni maksudnya orang yang terpedaya dengan dirinya sendiri. Dia rasa dia hebat, mungkin kerana kepetahannya berdebat, kepetahannya mematikan hujah misalnya, akhirnya dia tertipu dengan kehebatan tersebut dan dia lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedangkan para sahabat, kata Imam Al-Ghazali, tidak begitu. Mereka tidak sibuk dengan berdebat, tapi mereka sibuk dengan nak memahami agama dan mencari rahsia-rahsia yang ada dalam ajaran agama. Dan tidak menegakkan diri, mereka tidak tahu pun tentang ilmu kalam para sahabat ni, dan tidak menegakkan dirinya menjadi juru fatwa. Kan? Kecuali beberapa belas sahaja. Para sahabat tu mungkin ribuan jumlahnya, tetapi yang terlibat dengan fatwa ni hanya boleh dikira dengan jari. Itu pun kerana keperluan. Mungkin ada orang yang memerlukan jawapan-jawapan hukum, maka ada beberapa sahabat yang mengkhususkan dirinya untuk menjawab persoalan-persoalan. Tapi yang lain-lain, kalau dah sebahagian tu dah jawab, yang lain tak sibuk pula nak bagi pandangan dia juga. Sebab baik tak ada Facebook. Kalau ada Facebook macam zaman sekarang, semua orang nak bercakap, semua orang nak berdebat. Yang tak ada ilmu pun nak juga masuk, tumpang sekaki. Lama-lama habis jadi keliru orang, kan? Habis jadi keliru. Yang benar-benar nakkan ilmu pun tak dapat ilmu kerana perdebatan-perdebatan yang tidak memberi faedah. Ada perdebatan yang berfaedah. Quran sebut tentang berdebat ni. Misalnya Quran kata, panggillah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada Quran kata, panggillah manusia ke jalan Tuhanmu, dakwahlah. Dengan cara apa? Dengan cara hikmah, dengan cara kebijaksanaan, berikan hujah dan dalil. Ataupun mau'izah hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Kan? Kadang-kadang setengah orang dia tak perlu pun kita berdebat. Kita gunakan perkataan-perkataan yang baik pun dia dah boleh terima dan dia boleh faham dan melembutkan hatinya. Itu sudah cukup. Bagi cerita-cerita pun dah semangat, kan? Naik semangat dia. Bagi pula cerita pahlawan, baru ni wayang pahlawan Melayu, lagi bersemangat sampai menangis-nangis katanya tengok cerita. Ada setengah orang begitu. Jadi Quran kata orang begini bagi saja mereka mau'izah hasanah, nasihat-nasihat, kata-kata yang baik. Tapi yang ketiga kata Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara perdebatan yang baik.
Kata ulama tafsir macam Imam Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia kata Quran sebut 3 tu bukan apa, kerana dalam masyarakat ni memang paling kurang ada 3 jenis manusia. Ada manusia yang dia nakkan hujah dan dalil. Yang ni kata Imam Ar-Razi, seorang mufassir juga, berikan mereka hujah, dalil. Tetapi ada kelompok dalam masyarakat, dia tak kisah, dia nak dengar yang baik-baik sahaja. Yang ni berikan mau'izah, nasihat, kata-kata yang lembut. Tetapi ada juga dalam masyarakat yang jenis nak bergaduh ni. Dia nak bergaduh saja. Belum apa-apa dia dah datang nak berlawan. Yang ini kata Al-Quran, depani mereka dengan cara bermujadalah, berdebat. Tetapi wajadilhum billati hiya ahsan, kata Quran. Bermujadalah, berdebatlah mereka dengan cara yang terbaik. Bukan cara menggunakan fakta-fakta yang palsu misalnya, dengan menipu. Itu merupakan perdebatan-perdebatan, ataupun dengan merendah-rendahkan orang yang kita berdebat, memperkecilkan dia punya syakhsiyah dia. Itu semua bukan ciri-ciri perdebatan yang baik. Jadi debat ini dia maksudnya bukan umum, bukan untuk semua. Malah mungkin dia sebaik-baiknya ditinggalkan. Kan? Banyak je cara kita belajar tak perlu berdebat. Pergi sekolah lu ada kita berdebat dengan cikgu. Datang dengan cikgu pun dah nak berdebat. Tak ada, kita dengar. Sebab kita tahu itu merupakan guru, orang yang diberi tanggungjawab untuk mengajar kita. Di masjid ni pun tak ada yang berdebat kan. Tak tahulah ada yang nak berdebat. Tapi buang masa je berdebat. Sebab kita bincang bukan benda-benda yang khilafiyah pun. Ni benda-benda yang jelas. Tidak perlukan perdebatan kita kalau kita faham. Tapi nak bertanya tak ada masalah. Nak bertanya tak ada masalah. Sebab Quran pun suruh kita bertanya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah orang yang mengetahui sekiranya kamu tak tahu. Tapi Quran kata tanya orang yang tahu, ahlu zikri. Ada satu cerita, bagi cerita sikit. Ini pun dah ulang-ulang banyak kali ni kan. Ada seorang mufti. Ini mufti ni kan. Mufti ni ramai yang baik. Kita cakap tadi tu mereka yang menggunakan ilmu kefatwaan dan hukum untuk keduniaan. Itu yang tidak baik. Dia didatangi oleh seorang padri. Kata padri ini, wahai mufti, betulkah aku dengar dalam Quran ada semua jawapan kepada semua perkara? Betulkah dalam Quran tu ada jawapan kepada semua perkara? Mufti tu kata ya. Memanglah Quran ini tibyanan likulli syai', dia menjelaskan semua perkara. Memanglah. Kalau macam tu kata padri itu, boleh tak kau tunjuk kat aku cara buat roti dalam Quran? Cara-cara membuat roti dalam Al-Quran. Terkejut juga mufti tu. Sepanjang dia baca Quran tak pernah pula jumpa ayat tentang roti. Tapi mufti ni bijak. Ada dia kata. Tapi bagi aku 2 hari nak revise lah. nak check Quran. Okey dia kata, aku tunggu 2 hari. Padri kata. Mufti tu pun balik pencari. Padri tu pun balik tengok Quran juga. Sebab bila tanya tu dia dah tahu. Dia dah check tak ada dalam Quran. Lepas 2 hari padri tu jumpa mufti. Dah jumpa dah ayat tentang buat roti dalam Quran. Ada, kata mufti. Terkejut padri tu. Ada. Mana ayat dia? Dia pun baca ayat yang saya baca tadi. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang tahu sekiranya kamu tidak tahu. Jadi kalau kamu tak tahu buat roti, tanyalah orang bakery. Tanyalah orang buat roti. Kalau tak tahu buat nasi lemak, tanya orang yang pakar nasi lemak. Buat lauk ke apa semua. Itu Quran tidak beri perincian detail. Kalau tidak, tebal lah Quran. Quran memberikan asas dan panduan. Dalam konteks ilmu, panduannya apa? Antaranya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mahir, orang yang mengetahui, orang yang mendalam ilmunya sekiranya kamu tak tahu.
Prinsip itu cukup cantik kan, cukup cantik. Jadi pergilah belajar, maksudnya kalau tak tahu pergi belajar. Dan jangan nak berdebat sana berdebat sini tapi ilmu tak ada. Jadi itu maksudnya. Antara sahabat yang hebat dalam fatwa ni kata Imam Ghazali adalah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Itu salah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Umar ni antara yang berilmu lah dalam hukum hakam fiqah dan kefatwaan. Tetapi itu pun kata Imam Al-Ghazali, apabila Ibnu Umar radhiyallahu anhu diminta fatwa darinya, lalu ia menjawab kepada peminta itu, pergilah kepada si Anu bin si Anu yang bertanggungjawab segala urusan manusia dan letakkanlah di pundaknya, di tanggungjawabnya. Maknanya itu pun Ibnu Umar kata pergilah cari orang yang biasa berurusan dengan fatwa. Dia pun tak nak sibuk dengan hal-hal begitu kerana dia nak memfokuskan dirinya kepada rahsia-rahsia agama yang lebih mendalam. Maknanya tak perlu ramai lah. Sebab tu kita punya mufti pun tak ramai, kan? Satu negeri seorang je, tapi mufti netizen ni ramai, mufti online ni ramai, kan? Yang tak diiktiraf ni, yang tidak dilantik secara rasmi ni, ramai betul. Tapi sebenarnya ada mufti yang telah dilantik. Kalau ada hal-hal tu tanya kepada mufti. Jangan buat fatwa sendiri. Jangan pula sibuk berdebat untuk mendapatkan pandangan. Lebih-lebih lagi nak menyalahkan fatwa yang sedia ada. Kata-kata itu menunjukkan bahawa, kata Imam Ghazali, mengeluarkan fatwa mengenai persoalan hukum hakam adalah termasuk mengikuti kekuasaan dan pemerintahan. Itu merupakan perkara bawah tanggungjawab pemerintah. Bukan orang awam punya kerja nak bagi-bagi fatwa ni. Ini pemerintah, dan pemerintah sudah pun melantik dan mengenal pasti orang-orang yang sepatutnya bagi fatwa. Jadi serahkan kepada mereka untuk memberikan fatwa. Kita ikut je lah. Kalau kita nak bagi fatwa, pergilah minta jawatan tu dekat pemerintah, kok dapat. Kalau kita dah dilantik, berilah sebanyak mana fatwa kita nak. Yang seronok sangat nak bagi fatwa ni kenapa? Itu maksudnya. Sebab fatwa ni adalah urusan khilaf juga sebenarnya. Maksudnya urusan-urusan yang tak ada jawapan. Yang kita sibuk nak cari benda yang tak ada jawapan ni kenapa? Benda yang banyak jawapan kita tak nak belajar. Quran tu semuanya banyak ayat-ayat yang bersifat muhkamat, ayat yang jelas. Yang itu yang kita perlu dalami, benda-benda yang sudah dipanggil muhkamat, yang telah jelas. Ada perkara-perkara yang nantinya tak berapa jelas dan tak banyak, tetapi dah ada dah orang yang diberikan tanggungjawab untuk itu, iaitu mufti. Bagilah mufti putuskan, kita ikut sajalah. After all, nama pun fatwa. Pasti ada nantinya pandangan yang berbeza, kan? Yang terbaru, tak baru jugalah, Bitcoin, cryptocurrency, boleh pakai ke tidak? Kan? Boleh berurus niaga tak dengan cryptocurrency, Bitcoin dan lain-lain lagi? Itu diperdebatkan dalam kefatwaan. Ada yang kata haram, ada yang kata harus. Tunggulah, kita tunggu yang finalnya. Sebab saya pun terlibat juga dengan jawatankuasa fatwa. 1-2 ni lah jawatankuasa. Tapi yang tu macam tak final lagi pandangan tu. Sebab di Timur Tengah banyak yang kata tak boleh. Tapi kita punya Institut ISRA yang bawah Bank Negara yang ni juga buat analisa, buat paper apa semua, mengatakan harus. Tidak, tak payah belilah Bitcoin, kan? Yang apa, duit fiat ni bukan banyak, kan? Tan Sri Razali mungkin banyak apa, bolehlah. Tapi kalau kita yang tak berapa ada duit ni, duit biasa tu banyak, pakailah duit biasa tu. Nak pakai kripto, itu bagilah orang-orang yang layak untuk memakainya. Jadi hukum-hukum hakam ni, dia kalau yang bersifat jelas, sebenarnya sudah banyak, sudah tercatat dalam kitab-kitab dan buku-buku. Yang itu yang kita kena tumpukan belajar, kan?
Fiqh ibadat dah habis belajar dah. Fiqh ibadat, cara solat, cara puasa, cara zakat, bayar zakat, cara haji. Kalau rasa tak selesai, ulang lagi kan, sebab benda tu kita buat setiap hari, solat apa semua kan. Fiqh munakahat, nikah kahwin. Hari ni orang kahwin kursus 2 hari je, kursus kahwin ni. Lepas minggu bergaduh kan. Tak cukup kursus untuk menyiapkan dirinya untuk menjadi isteri atau suami itu. Dalam Islam itu diajar dalam fiqh, dan fiqh itu dipanggil fiqh munakahat. Dalam kitab-kitab fiqh ada. Tapi itu masalah, kadang pergi surau masjid, pergi surau taharah, bab air kan. Dan nak habis bab air, ustaz tu pula pindah pergi tempat lain. Datang ustaz lain, ajar taharah balik, start balik dengan pembahagian air. Dan nak habis ustaz tu ajar, kita pula pindah pergi ke tempat lain, perumahan lain, pergi ke surau tu taharah juga. Itu masalah sikit. Kita nak tunggu sampai dia sampai ke munakahat, sampai ke jinayat. Dalam fiqh Islam ni ada fiqh jinayat, fiqh jinayah, bunuh, qisas, bunuh balas. Dan urusan-urusan ni, urusan-urusan kehidupan kita ni, jiran, berjiran, ada dia punya fiqh dia. Kalau pokok kita, pokok mangga kita terlepas ke jiran sebelah, boleh tak jiran tu ambil buah tu? Ada hukum fiqahnya tu. Kan, kita tanam pokok pergi ke sana, daun-daun jiran tu tolong bersihkan. Bila dia nak buah, tak boleh, tu saya punya. Padahal masuk ke kawasan dia apa semua, dahan sampai kena dia punya bumbung lah apa semua. Tu semua ada dia punya adab, hukum hakam dan hukumnya. Tapi kita tak sampai, kebanyakannya tak sampai. Kalau baca kitab fiqh, balik-balik dia pergi balik kepada taharah, paling jauh pun solat lah, solat apa semua. Tapi sebenarnya banyak benda yang dah jelas ni, semua sudah ada hukumnya. Jadi yang itulah yang kita tumpukan. Jangan sibuk dengan debat dan fatwa. Fatwa tu ada orangnya yang akan memberikan, insya-Allah. Baik, sambung sikit lagi. Lalu orang bertanya, ketika Umar radhiyallahu anhu, kata Imam Ghazali, ketika Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang rapat, wafat, maka berkata Ibnu Mas'ud, seorang lagi sahabat, telah meninggal 9/10 ilmu. Kata Ibnu Mas'ud, seorang sahabat, ketika Sayyidina Umar meninggal, dia kata sudah hilang dari kita 9/10 ilmu. Sedangkan yang meninggal tu seorang sahabat saja, iaitu Sayyidina Umar. Lalu orang bertanya kepada Ibnu Mas'ud, apa maksud bila dia kata hilang 9/10 ilmu ketika Sayyidina Umar meninggal dunia? Mengapakah anda berkata demikian, padahal di tengah-tengah kita masih banyak sahabat? Kan? Jadi yang lain tanyalah, kenapa kamu kata begitu, sedangkan Sayyidina Umar tu seorang sahabat saja, ramai lagi sahabat-sahabat yang masih hidup. Kata Ibnu Mas'ud, aku tidak maksudkan ilmu fatwa dan hukum, sesungguhnya yang aku maksudkan ialah ilmu tentang Allah Ta'ala. Tadi ilmu tentang rahsia-rahsia yang bukannya yang diperdebat-perdebatkan ni, tetapi ilmu tentang amalan agama, keimanan, kerahsiaan yang ada dalam ajaran-ajaran agama, itu banyak. Dan Sayyidina Umar ni sebab dia rapat dengan Rasulullah SAW, banyak rahsia-rahsia ini diajar oleh baginda Rasulullah SAW kepada beliau. Jadi bila hilang Sayyidina Umar seorang, banyak sebenarnya 9/10 tu kiasan lah, kiasan kepada banyaknya ilmu-ilmu yang mendalam tentang agama itu hilang bersama hilangnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu maksudnya. Sebab kadang-kadang sahabat-sahabat ni tak semua perkara-perkara yang sampai kepadanya itu mungkin disampaikan secara lisan kepada yang lain, tapi diamalkan terus. Macam kita lah kan, bila kita rapat dengan seseorang, guru misalnya, yang paling rapat tu yang guru tu banyak bagi tips ke, banyak bagi rahsia-rahsia dalam ilmunya itu yang mungkin tak dapat pada orang lain.
Yang bersama-sama gurunya itu lagilah yang hidup bersama guru. Dulu kan guru, anak-anak murid tu duduk bersama guru. Macam kita punya tradisi pondok kita kan. Tradisi pondok kita dulu, kalau Datuk Guru duduk itu, yang lain tu buat pondok sebelah Tok Guru, buat rumah. Jadi setiap hari bukan sekadar belajar dengan guru, tetapi hidup bersama guru. Belajar tentang akhlak, ditegur oleh guru secara langsung atau tidak langsung. Jadi dia panggil suhbah. Dia punya companionship dengan guru itu cukup mendalam. Jadi banyak rahsia-rahsia, bukan sekadar benda yang bersifat lisan, tetapi benda yang bersifat amalan, benda yang bersifat kejiwaan, itu juga dapat dikongsi bersama oleh guru itu kepada mereka yang rapat, anak-anak murid yang rapat. Dan kadang-kadang guru yang hebat ini dia bagi ijazah kebenaran ilmu yang diajar itu kepada anak muridnya, tak semua murid. Sebab guru tu tahu anak murid mana yang mampu untuk membawa amanah ilmu dan mengajarkan kepada yang lain. Tak semua diberikan ijazah. Kalau tak ada ijazah itu, anak murid yang tak diberi itu tak berani nak mengajar kepada yang lain, macam tidak ada kebenaran dari guru. Itu adab ilmu itu cukup mendalam satu ketika dulu. Hari ini ijazah umum aja kan. Dekat universiti, ijazah kita kan umum aja. Dulu ijazah itu maknanya antara seorang guru dengan seorang murid. Dan dia belajar pula, kalau kitab itu daripada kulit sampai ke kulit. Kulit ni kita baru banyak mana ni, tak nak sampai ke kulit belakang ni. Dan ni bagi satu bab daripada kitab Imam Al-Ghazali. Dan bukan Imam Ghazali yang ajar kita ni. Sebab itu setengah-setengah ulama' dia menekankan sanad. Dia perlu ada tu, saya ni dapat daripada mana, kemudian dapat daripada mana sampailah penulis kitab Imam Al-Ghazali. Yang ada sanad tu maknanya dia ada cara untuk menyampaikan ilmu itu dengan betul. Yang ini tak berapa bersanad lah saya ni. Jadi insya-Allah mana yang kita faham kita cuba. Saya cubalah baca kitab Arab dia, saya baca. Dan ada syarah kepada kitab Ihya ni yang ditulis oleh Imam Az-Zubaidi, kitab Ithaf, yang tu pun saya cuba bacakan. Jadi tak dapat jugalah kita semua kefahaman tentang kitab Ihya ni, kita dapat mana yang kita dapat sahajalah. Begitulah sifat ilmu tu begitu. Sebab ilmu ni tidak mudah. Kan? Ilmu ni bukan macam kita bagi barang dekat orang. Kita bagi barang senang je. Kan? Shopee bila dia bagi barang kat kita, dia tinggal kadang atas tembok rumah aja. Bukan Shopee lah ni, yang apa? Yang online punya beli ni. Dia tinggal je, kita pun tak jumpa orang yang berikan barang tu. Tetapi barang tu kita dapat lengkap lah. Ilmu tak boleh main tinggal-tinggal atas tembok je. Kan? Nanti kita tak tahu dia dapat ke tidak. Yang duduk berdepan macam ni pun tak tentu faham ni. Mungkin nak kena tanya, nak kena buat mutalaah, dia panggil mutalaah. Dah faham tak minggu lepas? Minggu lepas pun tak datang. Contoh kan. Jadi ilmu tu dia lebih mendalam kerana dia melibatkan akal kita, kefahaman. Dan kefahaman ni dia tak sama, dia bukan benda ni, dia spiritual. Dia benda ruhaniah sifatnya. Dan dia melibatkan benda yang ada pada jiwa kita. Sebab kata Imam Syafi'i, ketika ni pun saya selalu ulang, bila dia mengadu pada gurunya susah sangat nak menghafal, gurunya yang bernama Waqi' menasihatkan Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Cara kau nak kuat hafal ni ialah kau kena tinggalkan maksiat. Li'annal ilma nurun, kerana ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yu'ta lil 'asi, dan cahaya Allah itu tidak akan masuk ke dalam hati-hati yang maksiat. Begitu sekali sifat ilmu, terutama sekali ilmu-ilmu agama beginilah. Dia perlukan tempat, dan tempat ilmu itu adalah pada jiwa. Akal dan jiwa lah. Para ulama dulu dia tak bezakan akal dan jiwa ni, dua-duanya itu sifat yang bersifat rohani. Tapi tempat kepada ilmu tu, kata Imam Syafi'i, kena dibersihkan, barulah ilmu itu dapat masuk. Imam Syafi'i itu antara yang hebat tu pun dia mengadu dekat gurunya, tak susah nak hafal. Imam Syafi'i dalam kisah dia,
Kalau dia baca buku ni, dia terpaksa tutup sebelah. Kalau dia buka ni, dia terpaksa tutup sebelah. Sebab kalau dia kata, kalau dia baca yang ni, dia ternampak sebelah tu, dia akan faham dan ingat semua juga. Jadi tak boleh nak fokus. Kita ni buka banyak mana pun, nak faham satu paragraf pun susah. Kita termasuk saya kan. Imam Syafi'i itu begitu hebatnya dia punya ingatan. Itu pun dia masih ingat, dia tak kuat ingatan. Pergi bertemu gurunya Waqi' dan mengadu. Tapi Waqi' tadi gurunya itu mengajar itulah. Ilmu ini dia cahaya, dan cahaya itu hanya masuk pada jiwa-jiwa yang bersih. Okey, balik kepada kisah kita ya. Ini Sayyidina Umar, Ibnu Mas'ud mengatakan bila wafat atau meninggal saja Sayyidina Umar itu 9/10 ilmu telah hilang. Bila orang tanya apa maksudnya, maksudnya bukan ilmu-ilmu yang popular ni, tetapi ilmu-ilmu rahsia agama itu yang diajar oleh Nabi, bukan sekadar melalui lisan, tetapi mungkin melalui sohbah bersama Nabi. Sebab itu dipanggil sahabat, yang bersama-sama Nabi dalam kehidupan, dalam berjuang, dalam berjihad, dalam berperang, dalam bersosial dan lain lagi. Semuanya itu membolehkan para sahabat itu mendapat ilmu-ilmu yang bukan bersifat luaran, tetapi yang bersifat kerahsiaan. Sebab itu bila hilang seorang sahabat, sebahagian besar ilmu-ilmu yang bersifat sebegitu akan hilang. Adakah anda berpendapat, kata Imam Al-Ghazali, balik kepada Imam Al-Ghazali punya pandangan, bahawa maksud Ibnu Mas'ud itu adalah ilmu kalam atau ilmu perdebatan? Pasti tidak, kan? Bila Ibnu Mas'ud kata bila Sayyidina Umar meninggal 9/10, dah pasti bukan merujuk kepada ilmu kemasyhuran dunia ini, ilmu yang membawa kita mungkin masyhur di dunia, tetapi ilmu yang bersifat rahsia-rahsia agama dan rahsia-rahsia akhirat. Kalau begitu, mengapa anda tidak berlomba-lomba mempelajari ilmu tadi? Kenapa kita duk sibuk juga nak mencari ilmu yang membawa kita kepada ketinggian kemasyhuran dunia, kata Imam Ghazali. Kenapa tak fokuskan mencari tentang rahsia-rahsia agama itu yang telah hilang 9/10 daripadanya dengan meninggalnya Umar radhiyallahu anhu. Dan Umarlah yang menutup pintu ilmu kalam dan pertengkaran dan memukul seorang pada zamannya yang bernama Sabir bin Isil dengan cemeti, tatkala memajukan satu persoalan kepadanya tentang pertentangan dua ayat dalam kitabullah dan memboikotnya serta menyuruh orang memboikotnya. Sayyidina Umar itulah antara orang yang melarang perdebatan-perdebatan. Malah bila ada orang cuba nak berdebat tentang ayat Quran yang nampak bertentangan antara satu ayat dengan satu ayat, supaya berlaku perdebatan dan mungkin kekeliruan juga, Sayyidina Umar ambil cemeti pukul dia. Kerana Sayyidina Umar tahu kalau itu berluasa, maka yang akan berlaku adalah kekeliruan, bukan kefahaman. Bertengkar, berdebat inilah. Itu maksud Imam Al-Ghazali di sini. Malah Sayyidina Umar suruh orang boikot lagi. Jangan dekati orang ni. Kalau orang ni ada dalam masyarakat, dia akan memecah belah kan. Itu maksudnya. Adapun kata anda bahawa yang termasyhur dari ahli ilmu ialah ilmu fikih dan ilmu kalam, maka ketahuilah bahawa kelebihan yang diperolehi mereka pada sisi Allah itu adalah satu hal, dan kemasyhuran yang diperolehinya pada manusia itu satu hal yang lain. Ilmu fikah, ilmu perdebatan akidah tadi itu, kalau kita faham dan dengan kepahaman kita tu kita boleh gunakan dalam masyarakat dan kita masyhur, itu satu hal yang lain, kata Imam Ghazali. Tetapi manfaat yang kita dapat daripada ilmu itu satu hal yang lain. Setengah orang dia dapat kemasyhuran, tetapi dia tidak dapat manfaat ilmu yang dia duk debatkan itu. Itu malang sekali. Dan mungkin hari ini ada yang macam tu. Dengan kepandaian dia berdebat dan berhujah itu, orang puji, dan akhirnya mungkin dia terlupa tentang manfaat ilmu yang dia sedang debatkan itu. Ilmu itu akhirnya adalah ilmu untuk dia dekat dengan Tuhan. Ilmu itu adalah untuk dia mengajak manusia sama-sama tunduk, mengikhlaskan diri kepada Tuhan. Tapi kalau ilmu yang ada itu membuatkan dia mungkin dimasyhurkan oleh orang kerana kepandaian dia, mematahkan hujah,
menjatuhkan pihak sebelah sana misalnya, dan akhirnya dia diangkat, itu perkara lain, kata Imam Ghazali. Dia dapat something yang bukan manfaat ilmu itu. Itu maksudnya. Yalah, walaupun Imam Ghazali merujuk pada ulama, kadang-kadang ulama-ulama, tetapi kita, katakanlah kita orang biasa ni, sama juga. Janganlah kita belajar fiqah, belajar apa, lebih kepada nak cari itu, dia punya khilaf-khilaf itu, dan kita suka. Kita pun bawa dalam WhatsApp group. Ni ada pandangan ni, ada pandangan ni. Kita pun suka, dan kalau orang masing-masing berdebat. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan ini pada pertemuan yang akan datang dalam hal ilmu kalam dan ilmu fikih, dan juga ilmu yang sebenar itu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.